Tanda kecil yang terakhir keluar seorang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad ibn Abdullah. Macam pernah dengar je Ustaz? Ya, Nabi kata dia adalah keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Beliau akan mengembalikan kegemilangan Islam dan mentadbir bumi ini dengan Islam. Zaman dia. Parti apa Ustaz? Pakatan mana Ustaz? Parti Imam Mahdi. Semua umat Nabi Muhammad hanya akan berada di bawah satu jamaah ketika itu. Satu saja. Di seluruh muka bumi Allah. Oh, kalau macam tu Ustaz, boleh start relax dalam malam ni. Tak payah perjuang apa-apa ha? Nanti dulu, tak habis lagi. Imam Mahdi ni datang. Tajuk Imam Mahdi tak panjang, 2 jam je. Pada zaman Imam Mahdi akan berlaku peperangan terbesar dunia. Pulak dah. Dah lepas dah kau Ustaz? Lu buat tanya soalan tak pandai tu. Tuan-tuan, kalau terlintas soalan, dah lepas ke zaman Imam Mahdi? Imam Mahdi ialah tanda kecil terakhir sebelum Dajjal. Bahkan Imam Mahdi akan berjumpa dengan Dajjal. Oi, makin menarik ni. Tuan-tuan tengok panjangnya cerita. Kemudian tuan-tuan, Imam Mahdi ni bila dia keluar, dia akan bimbing dan pimpin manusia, umat Nabi Muhammad. Dan dia adalah orang yang paling soleh di atas muka bumi Allah ketika itu. Yang paling soleh, nombor 1. Saya sebut sikit je kat tuan-tuan. Imam Mahdi mesti lelaki. Dia mesti dilahirkan di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau orang Jelebu mengaku Imam Mahdi, boleh angkat masuk langkolah. Confirm tak betul. Tuan-tuan, saya pernah jumpa sepanjang tour saya tentang akhir zaman ni, berapa banyak Imam Mahdi yang saya jumpa. Termasuk waktu saya accident tahun lepas, grup Imam Mahdi datang melawat saya. Ramai. Wakil lah, wakil-wakil tertinggi, pimpinan tertinggi Imam Mahdi, 5 orang, 6 orang datang. Subhanallah, saya kata ya Allah, berani dia main mengaku depan saya. Dahlah saya yang ceramah tajuk Imam Mahdi. Saya kata hang orang satu negeri di pantai timur, mai pada pantai timur. Saya kata hang orang sekian, macam mana boleh mengaku Imam Mahdi mesti lahir di Madinah? Hadis sahih. Tak boleh tipu tuan. Jadi Imam Mahdi tak boleh tipu. Yang lebih parah lagi, sepanjang saya duduk tour ni, yang mai mengaku kat saya 2 orang wakil. Bukan wakil, Imam Mahdi betul, 2-2 perempuan. Yang tu lagi parah, perempuan terus. Bila dia cakap, dia pegang tangan ni, bercakap, seorang lelaki akan bercakap. Betul-betul tuan, seorang lelaki bercakap, berdua macam ni. Mesti setentunya ustaz tidak percayakan saya, dia cakap. Lepas tu dia lepas, dia cakap perempuan balik. Dia kata, ustaz, itulah Imam Mahdi yang duduk dalam diri saya. Tuan-tuan tahu siapa yang duduk tu? Ifrit. Saya dah jumpa banyak dah. Yang tu Ifrit. Ifrit ni dia mahir. Dia boleh masuk keluar, dia boleh. Nak dengar cerita tu? Banyak. Tajuk banyak. Ifrit di akhir zaman ini sangat bekerja keras. Sebab kesemua Ifrit dan syaitan akan tunduk dan bekerja di bawah Dajjal laknatullah alaihim. Tuan-tuan bayang, kesemua Ifrit dan syaitan, kesemua sekali menjadi tentera Dajjal. Sebab tu
bila Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi akan dilahirkan oleh ibu dan ayah biasa, membesar kanak-kanak apa semua, masuk sekolah, ambil IPSR contohlah, PT3, membesar. Kemudian dia akan dibai'ah ketika usianya 30-an. Kalau 74 mengaku bai'ah, hak tu pun boleh buah dalam kuala juga. Dia mesti pemuda, lelaki, lahir di Madinah, keturunan ibunya mesti daripada susur galur keluarga Rasulullah, dan keturunan ayahnya juga mesti susur galur Rasulullah Wassalam. Itu yang payah nak reka tu. Dia mesti dibai'ah di Mekah. Ini saya sebut syarat dengan laju ni. Dia mesti dibai'ah di Mekah, dan dia akan dibai'ah oleh ratusan para ulama yang datang daripada Syam, daripada Iraq, dan daripada satu lagi negeri saya tak ingat. Syam, Iraq. Ulama-ulama tuan, ulama-ulama bai'ah dia di hadapan Kaabah di Mekah. Habis dia dibai'ah, dia pun mula menghimpunkan pasukan dia, penyokong dia yang membai'ah dia. Nabi sebut, apabila kalian mendengar Mahdi ini dibai'ah, maka pergilah kepadanya. Hadis ni sahih. Walau habwan ala salji, Nabi kata walaupun terpaksa merangkak di dalam salji, pergi. Nabi kata pergi. Yang ni salah satu daripada berita gembira untuk umat Nabi Muhammad yang hidup tahun 2019. Apa dia tuan-tuan? Lelaki dan perempuan, mereka masih berpeluang untuk mati syahid fi sabilillah. Ada lagi peperangan ustaz, ni yang saya duk cerita pada tadi ni. Mereka masih lagi ada ruang, saya dan kita semua, untuk mati syahid fi sabilillah. Tuan-tuan tahu, syahid ini kematiannya tidak dirasa kesakitan mati, ataupun dibuang oleh Allah kesakitan mati, tak sakit. Orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Itu tajuk kelebihan syuhada. Tajuk ceramah tu tuan-tuan, saya sebut tu, tajuk ceramah kelebihan para syuhada. Antara kelebihan syuhada, saya sebut dua aja, trailer aja. Antara kelebihan syuhada, bila dia meninggal syuhada, bila dia mati syahid, tak rasa sakit, roh dia terus dibawa ke dalam syurga. Orang lain ke mana roh hari ni sekarang ni tuan-tuan? Sekarang ini sampai malam ini, semua yang telah mati, kalaupun dia orang baik, mati husnul khatimah, orang-orang saleh, roh mereka belum menjejakkan kaki dalam syurga, mereka di alam barzakh, taman syurga, tempat lain. Kecuali orang yang mati syahid, roh mereka akan diletakkan oleh Allah di dalam badan perut, di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Allah Ta'ala masuk roh tu dalam tu, burung tu dilepaskan dalam syurga. Sampai sekarang ini mereka bebas untuk terbang ke mana saja yang dikehendaki oleh roh si syahid tadi dalam syurga. Minum tak boleh lagi, air syurga, sungai syurga, banglo-banglo, istana-istana tu tak boleh masuk lagi, bidadari pun tak boleh mengorak lagi. Baru masuk ronda, tak puas hati lagi masuk ronda. Syahid sahaja, syuhada sahaja. Kerana orang yang akan mati syahid, mereka kena tinggal keluarga mereka, mereka nak kena tinggal kereta besar mereka 2 biji, mereka nak tinggal rumah besar mereka, mereka terpaksa tinggal KWSP 200,000 mereka. Mereka korbankan isteri dan anak-anak tinggal di rumah. Sanggupkah? Cuba timbang dengan iman malam ni tuan. Minggu depan Imam Mahdi dibai'ah di Makkah. Dengan iman malam ni, berapa orang yang pergi? Subhanallah. Tuan-tuan, apa yang main kat fikiran kita? Siapa nak hantar anak ustaz? Soalan. Siapa nak hantar anak ke sekolah ustaz? Begitulah soalan-soalan remeh yang akan keluar. 2, 3, 30, 40 soalan akan keluar daripada kita
dan tak ada siapa yang pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Mahdi pun bawa tentera, saya cepatkan, bawa tentera ke Syam. Syam ni Syria Palestin yang paling masyhur, menjadikan Syam sebagai pusat pemerintahan Islam, pusat pemerintahan, ibu negara umat Islam. Yang baru satu hari nanti, hari ni ya orang Islam nak semayang dalam Masjid Al-Aqsa, tak boleh, tunggu sikit lagi dah. Berapa tahun wallahu alam, saya tunggu sikit lagi tu bukan contoh, jangan kod 3 tahun lah. Hak rakam lagi ambil yang tu saja, insya-Allah Ustaz Wadi kata 3 tahun saja lagi. Jam satu hari nanti bumi Palestin, Masjidil Aqsa akan dijadikan ibu negara pemerintahan Islam. Tuan-tuan tahu waktu itu apa yang berlaku? Saya sebut ketika itu akan berlaku, ada satu hadis sahih, Madinah, bumi Madinah akan kesunyian, sehingga ada anjing yang akan melintas di luar Masjid An-Nabawi. Orang hari ni 2019 yang pernah pergi umrah, takkan kot Ustaz, Masjid Nabawi ni setiap hari lebih 500,000 orang masuk semayang setiap hari, setiap waktu solat. Tuan-tuan, kharabul Madinah, Madinah akan kesunyian dan ditinggalkan. Kenapa Madinah ditinggalkan? Bukan tidak menghormati Rasulullah, tetapi pada zaman itu orang Islam sibuk dengan pusat pemerintahan baru, orang Islam sibuk dengan pentadbiran baru, orang Islam sibuk dengan jajahan dan kawasan baru, iaitu Palestin dan juga Syria. Sehingga tak ramai di bumi Madinah. Sunyi Madinah nanti, Madinah akan sunyi, Madinah akan sunyi. Semua sibuk di mana? Di sana. Semua akan sibuk di sana. Waktu tu Dajjal belum keluar. Ni saya nak cerita ni, Imam Mahdi himpunkan tentera perang. Perang dengan siapa Ustaz? Belum lagi dengan Dajjal. Ketika itu umat Islam akan bergabung dengan satu pihak. Pihak tu pihak mana? Wallahu a'lam. Mereka bukan Islam. Bergabung, berperang dengan satu musuh besar. Berperang, menang. Umat Islam ketika tu berpakat dengan satu kumpulan besar bukan Islam, boleh. Waktu tu yang ulama ketika itu Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah, dia alim, dia soleh, sangat alim. Waktu tu dia tak ada dah nak khilaf, ni ketua dah. Habis perang, tuan-tuan, bagi saya itulah perang dunia ketiga. Habis perang tuan-tuan, yang ni dah kalah, tapi tak musnah semua lagi. Yang ni bergaduh, orang Islam bergaduh pula dengan ni. Sebab dia, kumpulan ni mereka pacakkan kayu salib di merata-rata tempat, dan mereka tunjuk dengan salib inilah kekuatan, dan roh salib inilah kita semua menang peperangan ni. Orang Islam boleh dengar, orang Melayu hari ni boleh dengar. Dia tak lawan, dia kata ambil pi lah kan. Tu tajuk lain pula tu. Hak tu kena pentas hak ni. Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, saya laju sikit. Bila pasukan ni pacak salib apa semua ni dengan roh dan kekuatan salib inilah kita menang. Orang Islam tak puas hati, bukan, kita menang dengan izin Allah dan bantuan dari Allah. Berperang, gaduhlah, bergaduh. Kumpulan yang pernah berpakat ni bergaduh. Kemudian kumpulan ni tinggalkan tentera Imam Mahdi, bergabung dengan kumpulan ni. Apabila pasukan ni, saya tak mau sebut negara mana, ada para ulama sebut, tak payahlah, yang tu teori, andaian teori. Tuan-tuan ambil hadis ni, mana pun yang akan jadi, tuan-tuan akan tengok satu hari nanti. Kumpulan ni akan berpakat dengan satu lagi yang besar ni, maka menjadikan gabungan dua kumpulan ini adalah tentera terbesar, kata Rasulullah, yang tak pernah berlaku di atas muka bumi Allah. Gabungan dua tentera musuh Allah ini gabung, pasukan inilah akan berhadapan dengan kumpulan kecil Imam Mahdi. Kecil. Sejarah akan berulang. Seperti mana Khalid bin Walid pernah memimpin 3,000 orang untuk berhadapan dengan 200,000 orang,
Macam itulah yang akan berlaku satu hari nanti. Bahkan lebih ramai. Waktu tu tentera musuh jauh lebih ramai. Bukan 200,000. 200,000 bukan peperangan terbesar. Jutaan, tuan-tuan. Ketika itu jumlah musuh yang bergabung, tentera-tentera bukan Islam bersekutu, melebihi jutaan orang. Tuan bayang 5 juta contoh tentera duduk setempat, macam mana? Kita di sebelah sini ada, wallahu alam, puluhan ribu, ratus ribu. Dengan sebab itu, ketika mula berhadapan, 1/3 akan tarik diri. 1/3. Kumpulan mana tak yang tarik diri? Kat sebelah sini. Sebab apa? Sebab melihat jumlah yang begitu ramai di pihak musuh. Tengok jumlah pun dah berdebar. Orang masuk stadium dia tahu. Cuba geng penyokong belah ni 100,000, yang belah ni datang 2,000. Oh, dia jadi lemah semangat. Tak nyanyi apa dah, duduk lah. Duduk tengok lah. Tuan, semangat hilang. Kemudian berperang. Saya pendekkan cerita. Peperangan itulah yang disebutkan oleh pengarah-pengarah filem Hollywood ni Armageddon tu. Dan perang itu akan berlaku di Syria. Ini tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf. Peperangan itu akan berlaku di Syria, di sebuah negeri dalam Syria. Negeri itu hari ini namanya Halab ataupun Aleppo dalam bahasa Inggeris. Bukan Apollo. Hak tu biskut tu. Hak ni negeri tu nama Aleppo ataupun Halab. Dia jauh daripada ibu negara, dia kurang 5 jam. Ibu negara Syria Dimashq. Benteng terkuat umat Islam di Dimashq. Waktu Imam Mahdi berseorangan, bukan berseorangan lah, waktu tu yang paling besar Imam Mahdi lah, yang lain tentera-tentera Imam Mahdi. Perang yang paling besar dalam sejarah manusia, kata Rasulullah. Sehingga kan ketika itu kalau burung melintas di kawasan peperangan itu, burung itu jatuh dan mati. Tuan-tuan, perang berlaku, musuh di sana, Islam di sini, berlaku perang, burung lintas, mati burung tu. Sengitnya peperangan itu. Sengit. Pendek cerita, last sekali orang Islam menang. Ini saya pendek ni, cerita tu 2 jam. Di Syria, tuan. Subhanallah, di Syria. 1/3 tarik diri. Tuan-tuan, ni yang duduk dalam peperangan itulah umat Nabi Muhammad akhir zaman ni yang akan mati syahid. Di situlah peluang mereka untuk mati syahid. Kena ada azam, kena ada niat, tuan-tuan. Mulai pada malam ni doa kat saya sama dan kita semua untuk mati syahid kalau sempat pada zaman tu. Untuk kita berani, tuan-tuan. Berani, insya-Allah.